Terungkap sebuah pesan buat mereka di luar sana yang dalam keadaan tertekan dengan ujian hidup. Buat mereka yang sekian lama berdoa untuk terus bersabar dengan dugaan hidup. Mereka yang hampir berputus asa, setiap hari mengalirkan air mata, telah mencuba segala-galanya dan telah serik berharap kepada manusia. Pesan ini pasti bermakna buat anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Salah satu daripada objektif puasa adalah untuk membawa takwa kepada hati kita, untuk tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan yang ada pada manusia yang Allah bagi adalah melalui zuriat. Kerana Allah mengkayakan Nabi Adam dan Siti Hawa dengan zuriat yang banyak, membuatkan dunia ini meriah dan ada warna-warninya. Hal ini kita tengok dalam firman Allah ayat yang pertama surah An-Nisa. Dalam masa yang sama di hujung ayat tersebut Allah kata, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Nampak? Sekali lagi Allah kata bertakwalah kepada Allah yang telah menghubungkan silaturahim sesama kita. Bila kita masuk surah Al-Baqarah, di tengah-tengah juzuk 1, ya, masih awal lagi, Allah dah cerita kepada kita bagaimana kisah pembunuhan seorang lelaki yang dilemparkan atau ditinggalkan pada satu puak yang lain sehingga menimbulkan tanda tanya siapa pembunuhnya. Membuatkan terpaksa menggunakan nasihat dan khidmat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Musa datang dan ditunaikan perintah Allah, maka dapatlah tahu bahawa yang membunuhnya adalah anak saudara dia sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jenis anak saudara ni? Bila kita masuk kepada surah yang selepas itu, wah, ini cerita yang luar biasa, iaitu keluarga Imran dalam surah Ali Imran. Macam mana Allah menceritakan tentang dua gambaran orang yang nak dapat anak tetapi suasananya berbeza. Seorang Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dan seorang Siti Maryam alaihi salam. Nabi Allah Zakaria tidak ada anak untuk mewarisi keluarganya. Maka Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah, sehinggalah Nabi Allah Zakaria terserempak dengan satu peristiwa, iaitu ketika memasuki mihrab yang di dalamnya ada Siti Maryam alaihissalam.
Apa yang menghairankan Nabi Zakaria? Bila dalam mihrab Siti Maryam, yang Siti Maryam duduk sorang-sorang dekat situ, ada makanan, buah-buahan. Tetapi bukan pada musimnya. Kalau kita duduk di negara yang bermusim, seperti contoh negara kita lah, ada musim dia musim durian, ada musim tak ada durian. Jadi kita tahu, kalau tiba-tiba bukan musim durian, tiba-tiba ada orang boleh ada buah durian makan, kita mesti tanya, hang boleh mana buah ni? Betul. Macam itulah Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dan dialog ini dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Maryamu anna laki hadha? Qalat, kata Siti Maryam, huwa min indillah, ini daripada Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, perkataan inilah yang menjadi titik kepada Nabi Allah Zakaria terlintas sesuatu dalam fikirannya. Apa dia kata Siti Maryam? Sesungguhnya Allah bila nak bagi rezeki, Allah tak kira apa-apa. Allah boleh bagi ikut suka. Ketika ini berkata Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran dirakamkan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini doa untuk orang yang nak zuriat. Jangan lupa amalkan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Adakah hidup anda saat ini diselubungi dengan ujian kehidupan, ujian rezeki, ujian zuriat, ujian kesihatan, atau apa sahaja ujian yang anda lalui? Temui jawapannya di www.berjutarahsiaquran.com. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka tadah tangan Nabi Zakaria, Ya Allah, kurniakan, anugerahkan saya, habli min ladunka. Tapi kurniaan itu dari sisi kamu. Saya tak mau kurniaan tu saya sendiri yang syok sendiri yang nak. Saya nak daripada Allah. Sebab saya dah puluh tahun tak ada zuriat. Dalam doa yang lain, Rabbi la tadharni fardan wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan saya sorang-sorang, saya nak ada zuriat. Maknanya bila dia berdoa, dia kata, Ya Allah, saya nak zuriat, tapi dari sisimu, dengan redamu, dengan kurniamu. Jangan bagi saya benda yang kamu murka. Ada orang yang Allah beri kepada mereka zuriat, tetapi dia menjadi musuh. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. Anak kamu, isteri kamu boleh jadi aduwwan lakum, musuh kepada kamu. Ya, tengok Nabi Allah Nuh, bagaimana dalam keadaan banjir yang besar, yang sepatutnya satu orang terbuka matanya, ayah aku berada di atas kapal, aku sedang berenang di dalam banjir. Tetapi sebab dia nak lawan ayah dia juga, ketika ayah dia kata, Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anak aku, naik dengan aku atas kapal besar ni. Anaknya menepis tangannya dengan berkata, Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Saya nak berenang ke atas bukit sana, wahai ayah. Dia akan menyelamatkan saya daripada banjir. Elok dia kata macam tu, banjir pun naik bah ombak yang tinggi. Bum! Hilang anak dia. Innahu min ahli. Itu anak saya. Maka Allah kata, Innahu laisa min ahlik. Innahu amalan ghairu salih. Ini anak bukan zuriat keturunan kamu. Dia bukan daripada orang yang ada amal yang soleh seperti kamu.
Sehingga kan Nabi Allah Zakaria berkata di dalam doanya, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Apa dia? Tuhan, aku berdoa kepada kamu sampai sekarang ni aku dah beruban. Maknanya apa? Begitu lama Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah untuk dapatkan zuriat. Sehingga rambut saya beruban. 80 tahun umur saya, ya Allah. Tapi saya nak bagi tahu dekat Allah, kalau sekarang kamu tak bagi dekat saya tidak akan berputus asa berdoa kepada kamu, wahai Allah. Walaupun Allah tangguh begitu lama, seorang Nabi yang doanya makbul, seorang Nabi yang merupakan imam. Bayangkan ketika zamannya, sebelum ada Nabi Allah Yahya anaknya, Nabi Allah Zakaria adalah sebaik-baik manusia di zaman itu. Kerana dia seorang Nabi. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada seorang Nabi di zamannya, melainkan Nabi itu lebih mulia. Seorang yang mulia, doanya makbul, keadaannya dihormati, dia beribadah kepada Allah tanpa henti, berdoa puluhan tahun. Dia tutup dengan kata-kata walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Tuhan, aku doa kepada kamu tanpa jemu dan putus asa. Walaupun sekarang kamu tak akan bagi dekat aku. Tapi bila Allah bagi anak itu, apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami bagi kepada kamu berita gembira, kamu akan dapatkan anak bernama Yahya, dan nama ini tak pernah dipegang oleh mana-mana manusia sebelum Nabi Allah Yahya, dan kedudukannya pada malam Isra Mi'raj. Anak ini adalah pada langit yang kedua. Bagaimana pahala untuk ayah dia? Luar biasa, bukan? Walaupun ditangguh lama, kerana objektif adanya zuriat bukan untuk berbangga-bangga. Adanya zuriat bukan untuk berbangga-bangga, sebaliknya untuk menjadi bekal dan aset kita di akhirat sana. Maka inilah yang ditunjuk oleh para anbiya dalam menyantuni keluarga mereka. Ada Nabi yang dikurniakan anak yang ramai, seperti Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. 12 orang anaknya. Ada Nabi yang okey-okey saja. Siapa? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan ada juga Nabi yang hanya ada satu je anak dia. Dan ada Nabi yang tak ada anak langsung. Dan ada Nabi yang dah umur 80 baru Allah bagi. Soalannya, kita siapa? Sehingga Allah perlu tunai hajat kita sekarang-sekarang juga. Kan lebih baik Allah simpan zuriat yang terbaik untuk kita. Dia menghuni langit di sana. Kerana Nabi pun biasa berpesan, siapa yang dekat dunia tak ada anak dan dia teringin nak ada anak di akhirat esok, supaya dia boleh mengandung, dia boleh menyusu, dan dia boleh membesar dengan anak itu, Nabi kata Allah akan bagi dia apa yang dia nak di syurga nanti. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Adakah hidup anda saat ini diselubungi dengan ujian kehidupan, ujian rezeki, ujian zuriat, ujian kesihatan, atau apa sahaja ujian yang anda lalui? Temui jawapannya di www.berjutarahsiaquran.com. Bacalah dengan nama Tuhanmu
yang menciptakan. Kata pepatah Melayu lama, banyak redup perkara redup. Hari redup tanda nak hujan. Banyak hidup perkara hidup. Sunnah Rasulullah jadikan tauladan. Saya ada buat perkongsian, tapi bukanlah. Saya ni menumpang bersama dengan ramai lagi tokoh-tokoh yang share dalam ini. Antara yang saya berkesempatan kongsi adalah berkaitan dengan ujian hidup, sebab memang hidup kita ada up and down, dan ada beberapa petua yang kita bagi bila kita menghadapi ujian hidup yang kadang-kadang dia press kita betul-betul. Kemudian saya sempat kongsi tentang zuriat, dan bukan bermakna anak saya baik, tidak. Semuanya hanya sekadar balighu anni walau ayah, menyampaikan sebahagian yang ilmu kita tahu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Marilah kita sama-sama mengambil keberkatan bulan Ramadan. Takat nak buka puasa ni, ada waktu doa makbul, kata Nabi. Orang yang puasa, doanya dimakbulkan masa dia nak buka puasa. Jadi kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita zuriat yang soleh dan solehah, dan bagi yang dah ada, jadi anak yang soleh-solehah. Dan yang belum dapat, insya-Allah dengan ilmu Allah, innallaha alimun qadir. Allah kata, Allah cerdik dan Allah berkuasa nak bagi bila dan apa yang dia nak bagi. Manusia tak ada kuasa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah daripada pasangan kami keluar anak-anak yang menjadi penyajuk mata hati kami, dan jadilah keturunan kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami rajin mendirikan solat. Jadikanlah kami dan zuriat kami mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan apa yang ada pada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon dengan keberkatan yang ada pada Rasul. Kami memohon dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau perkenankan doa kami dan kurniakan kami zuriat yang soleh dan solehah yang boleh menebus kami di akhirat untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma khtimna ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن
جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله